Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini anda semua bersama dengan Ustazah Alia sekali lagi. Jadi hari ini Ustazah Alia akan mengajar untuk subjek ibadah. Okey, apa tajuk kita pada hari ini? Okey, tajuk kita pada hari ini ialah solat fardu. Di mana solat fardu ini terdapat dalam tajuk subjek ibadah pada untuk tahun 5. Okey, jadi subjek ini terdapat dalam tahun 5 lah. Okey, jadi khas untuk pelajar yang akan menduduki ujian ataupun peperiksaan UPKK yang tidak lama lagi akan datang. Jadi kepada yang sedang yang akan menonton video ini, okey, insya-Allah ia dapat membantu sedikit sebanyak untuk tajuk solat fardu ini, dan akan datang insya-Allah dalam peperiksaan anda semua dapat menjawab dengan baiklah insya-Allah. Okey, jadi tanpa membuang masa, Ustazah akan masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu solat fardu. Okey, jadi dalam tahun 5 ni subjek dia dia punya tajuk akan ada solat fardu, solat Jumaat, solat jenazah. Jadi hari ini kita akan fahami dulu apa itu solat fardu. Jadi first kali selalu Ustazah ingatkan, perkara yang paling penting kita kena tahu pengertian. Jadi Ustazah akan tulis pengertian solat fardu. Apakah maksud solat fardu? Okey. Okey, pengertian ini adalah perkara yang fakta di mana kita kena hafal, kita kena tahu maksud sesuatu tu. Maksudnya solat fardu. Apakah maksud dia? Sebab ini kita tidak boleh goreng. Orang kata tak boleh goreng dalam exam. Kita kena tahu maksud dia ataupun kita kena hafal, kena ingat. Okey. Apakah maksudnya? Okey, dia ada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga daripada segi isyarat. Okey, kita tengok bahasa bermaksud doa atau permohonan. Atau permohonan. Okey, itu maksud daripada segi bahasa. Daripada sudut syarak pula. Okey, syarak pula ialah bermaksud perkataan dan perbuatan. Okey, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram dan disudahi dengan apa? Dengan salam. Okey, dengan salam. Okey, itu adalah maksud solat fardu. Di mana kalau soalan tanya, apakah maksud solat fardu daripada sudut syarak bahasa, awak boleh bagi maksud dari sudut bahasa. Kalau tanya sudut syarak, boleh bagi maksud daripada sudut syarak. Bahasa ni dia macam beritahu doa atau permohonan. Dia macam sangat-sangat ringkas lah untuk bahasa. Bila syarak ini dia menerangkan, dia bahagian penerangan, iaitu bermaksud perkataan atau perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, jadi solat, semua orang tahu solat itu apa, solat fardu. Kan? Ustazah anggap semua orang tahu solat fardu itu solat apa. Okey, jadi kita kena tahu maksud dia. Doa atau permohonan. Maksudnya solat ini adalah satu di mana kita berdoa dan juga memohon kepada Allah lah. Okey, daripada syarat pula penerangan dia perkataan. Setiap perkataan dan perbuatan
yang kita mulakan dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri ataupun disudahi dengan salam. Okey, semua orang pernah solat, semua orang tahu. Ataupun ada yang tak pernah tahu macam mana solat. Jadi solat itu kita ada percakapan ataupun perkataan yang kita baca dalam solat dan kita mula dengan takbiratul ihram. Jadi kalau dalam peperiksaan kena jawab macam tu. Dimulakan dengan takbiratul ihram dan kita sudahi dengan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, itu yang dikatakan dengan salam. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar, yang tu takbiratul ihram. Okey, jadi kita dah faham dah, kita dah tahu. Jadi bolehlah salin definisi untuk solat fardu ni lah, supaya semua orang dapat jawab bila soalan keluar. Okey, baiklah. Hukum. Okey, Ustazah terangkan hukum pula. Okey, hukum bagi solat fardu ini adalah, okey, hukumnya adalah wajib bagi setiap setiap mukallaf. Okey, hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf untuk mendirikan solat 5 waktu ini, iaitu solat fardu ini. Jika meninggalkan kewajipan ini, mereka adalah tergolong daripada orang yang berdosa besar. Kerana hukumnya, kita dah tahu hukumnya wajib. Semua orang tahu bila wajib maka kita kena buat. Bila tak buat, berdosa besar. Jadi apakah maksud mukallaf? Okey, mukallaf ini adalah orang yang berakal. Dah cukup akal dia dapat bezakan baik dengan buruk. Lepas tu orang yang dah ada kewajipan ke atasnya untuk menanggung hukum syarak. Maksudnya setiap hukum dalam Islam dia wajib untuk ambil kewajipan itu, lakukan kewajipan itu. Itu yang dimaksudkan dengan mukallaf. Okey, jadi seperti solat ini, orang yang mukallaf, mereka ini yang mukallaf, dah diwajibkan ke atas mereka menunaikan solat dengan syarat-syarat kewajipan solat lah. Okey, jadi kita nak tengok apakah syarat-syarat yang diwajibkan ke atas seseorang individu itu untuk solat. Okey, Ustazah padam. Okey, kita pergi kepada syarat wajib solat lah. Okey. Syarat wajib solat. Okey, yang pertama ialah mestilah siapakah yang wajib untuk solat? Okey, yang pertama mestilah beragama Islam. Okey, siapa yang bergelar Islam, siapa yang memeluk agama Islam, diwajibkan ke atasnya untuk menunaikan solat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, orang yang bukan Islam, selain orang Islam, tidak diwajibkan ke atas mereka untuk menunaikan solat fardu ini. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua apa dia? Mestilah baligh. Okey, baligh itu apa? Okey, baligh ini adalah orang yang dah cukup umur. Maksudnya bila dah cukup umur, jadi wajib ke atasnya untuk menunaikan solat. Cukup umur ni maksudnya kanak-kanak yang dah cukup umur. Contoh macam maksudnya kanak-kanak tidak diwajibkan
untuk solat lah kanak-kanak yang belum cukup umur. Okey. Yang dah cukup umur wajib ke atasnya untuk solat. Tapi tiada masalah, orang yang tak cukup umur untuk solat tiada masalah lah. Okey. Yang ketiga, sempurna akal. Okey, sempurna akal. Okey, sempurna akal. Yang ketiga, sempurna akal maksudnya tidak gila lah. Waras, dapat berfikir dengan waras. Dia dapat membezakan baik dan buruk. Dan dia tidak gila lah. Akalnya sihat. Jadi wajib kepada mereka yang waras akalnya. Kerana orang yang tidak waras akalnya, orang gila, mereka digugurkan kewajipan ke atas mereka ini untuk solat ataupun untuk menunaikan kewajipan. Okey. Seterusnya, sampai seruan Islam. Okey, 4. Salah. Okey, sampai seruan Islam. Okey, orang yang sampai seruan Islam, contohnya macam orang yang bukan Islam, dia masuk, dia convert masuk dalam Islam. Maksudnya memeluk agama Islam lah. Mereka yang memeluk agama Islam daripada yang bukan Islam, dia memeluk agama Islam. Jadi dah sampai seruan Islam kepadanya, jadi mereka ini diwajibkan juga untuk solat. Tiada pengecualian untuk orang yang masuk Islam. Dia tak boleh solat ke, dia nak solat pun tak apa, tak boleh tak solat pun tak apa, tak boleh. Mereka ini dah sampai seruan Islam ke atas mereka yang memeluk agama Islam. Okey. Berkeadaan sedar. Berkeadaan. Okey, berkeadaan sedar. Maksudnya dia sedarlah. Contohnya orang yang pengsan, tak sedar dalam sehari tu dia pengsan. Jadi dia wajib solat, tapi dia boleh kodokkan solat tersebut. Sedar ni waras jugalah, termasuk dalam waras, orang yang waras. Okey, yang keenam, suci daripada hadas besar. Okey, jadi yang terakhir mestilah seseorang itu suci daripada hadas besar. Contohnya seperti orang yang datang haid, nifas, wiladah, mereka digugurkan kewajipan ketika mereka datang haid. Jadi mereka tidak wajib solat lah. Dan mereka tak perlu kodokkan solat tu. Mereka perlu solat bila mereka dah suci daripada hadas besar. Okey, jadi ini adalah syarat, antara syarat wajib solat. Mestilah Islam, mestilah beragama Islam, mestilah dah balik, mestilah sempurna akalnya, sampai seruan Islam, berkeadaan sedar, suci daripada hadas. Jadi kena lengkap kesemuanya. Contohnya dia dah Islam, dia dah balik, sampai seruan Islam, suci daripada hadas besar, berkeadaan sedar, tetapi dia tidak sempurna akal pula. Dia gila, tak waras, tak dapat berfikir dengan baik. Maka digugurkan kewajipan solat ke atasnya. Contoh pula, dia dah sempurna akal, dia dah suci, sampai seruan Islam, balik, berkeadaan sedar, tetapi dia bukan beragama Islam, bukan orang Islam, maka digugurkan juga kewajipan ke atasnya. Okey, jadi konklusinya, mestilah cukup syarat wajib solat ini, maka wajiblah ke atas seseorang individu itu untuk menunaikan solat. Okey. Boleh faham untuk syarat sah solat, syarat wajib solat. Okey.
Dah faham untuk ini? Kalau dalam soalan bolehlah bagi jawapan ini. Ustazah padam. Kita pergi kepada kita pergi kepada sunat. Perkara sunat. Kita pergi kepada perkara sunat dalam solat. Dalam solat, walaupun ini solat fardu, solat wajib, kita ada juga perkara sunat di dalam solat. Ketika kita menunaikan solat tu ada perkara sunat. Perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat ada dua. Terbahagi kepada dua perkara sunat dalam solat, iaitu sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Pernah dengar kan? Apa itu sunat ab'ad? Apa itu sunat hayat? Tengok satu-satu. Sunat ab'ad dengan sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Apa itu sunat ab'ad? Kita kena faham dulu perbezaan. Apa perbezaan sunat hayat dan juga sunat ab'ad? Kalau contoh dalam soalan dia tanya perbezaan, kita boleh jawab, kita tahu. Sunat hayat ab'ad ini adalah perbuatan sunat dalam solat. Memang dia adalah perbuatan sunat dalam solat. Ini dikira definisi lah, maksud dia. Sunat dalam solat. Perbuatan sunat dalam solat jika ditinggalkan jika ditinggalkan jika ditinggalkan sengaja atau tidak, sengaja atau tidak, hendaklah digantikan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Itu adalah maksud sunat ab'ad, di mana perbuatan sunat dalam solat, jika kita tinggalkan perbuatan sunat ini sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Itu dimaksudkan dengan sunat ab'ad. Jadi dia ada contoh, sebagai contoh sunat ab'ad di dalam solat ini. Bila kita tinggal perkara sunat ini ataupun tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan perkara sunat ini, jadi kita sunat juga digantikan dengan sujud sahwi. Jadi kita kena gantikan juga dengan sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad ini adalah sunat yang dituntut.
Kena faham, sunat abaid ni adalah sunat yang dituntut dalam Islam. Dalam solat itu dituntut perkara sunat ini. Okey, jadi bila kita tinggal, kita kena gantikan dengan sujud sahwi lah. Dia sunat digantikan, tapi dah bunyi pun sunat abaid, sunat yang dituntut. Jadi kita gantikanlah dengan sujud sahwi. Dia sama ada tak kisah kalau kita tertinggal ke ataupun sengaja tinggal ke, kita kena ganti juga dengan sujud sahwi. Ia tidak wajib, tapi dia disunatkan. Tapi ia adalah banyak tapi. Dia adalah sunat abaid, sunat yang dituntut. Bila dituntut kita kena buatlah. Sebab apa kita nak buat? Ini adalah sunat antara perkara yang kita boleh menambah atau menyempurnakan solat kita. Okey, jadi itu adalah maksud sunat abaid. Okey, sunat hayat. Sunat hayat pula bermaksud sama juga perbuatan. Okey, perbuatan sunat dalam solat. Okey, ni kira pengertian dia lah, definisi dia lah. Okey, macam besar sangat. Ustazah tak dapat nak buat tulisan kecil. Memang tak tahulah. Okey, dalam solat, jika ditinggalkan, jika ditinggalkan sama ada terlupa atau sengaja, sama ada terlupa atau sengaja. Okey, sengaja tidak perlu sujud sahwi. Okey. Ini pula maksud untuk sunat hayat. Okey, jadi sunat hayat ini perbuatan sunat juga dalam solat jika ditinggalkan sama ada terlupa atau sengaja, tidak perlu sujud sahwi. Okey, ini pula untuk sunat hayat lah. Bila di mana kita terlupa dengan sunat hayat ini, perkara sunat hayat ini, maka kita tidak perlu membuat sujud sahwi. Okey, sunat hayat ini adalah sunat di mana kita nak sempurnakan solat kita, kan, nak lengkapkan solat kita. Dan ada sunat hayat ni. Apa itu? Okey, jadi dah faham yang ini sunat yang bila kita tertinggal, terlupa nak buat, kita boleh sujud sahwi. Manakala untuk sunat hayat, bila kita terlupa atau sengaja tinggalkan, kita tak perlu sujud sahwi, tidak mengapa. Okey, dan ini sunat yang dituntut, yang ini sunat yang orang kata kalau tinggal pun tidak mengapalah. Okey, jadi apakah sunat perkara sunat hayat dengan perkara sunat abaid? Okey, sunat abaid adalah contohnya seperti membaca tahiyat awal. Okey, membaca tahiyatul awal. Tahiyat awal itu adalah dikira perkara sunat. Dan perkara sunatnya adalah sunat abaid. Okey, bukan sunat hayat. Okey, bila kita tengok pada sujud baca tahiyat awal itu adalah perkara sunat yang dituntut. Jadi bila kita tertinggal, sebagai contoh kalau kita tertinggal solat tertinggal tahiyat awal itu, maka kita boleh buat sujud sahwi dan ia termasuk dalam sunat abaid. Okey, lagi contoh dia. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal juga sunat yang dituntut, termasuk dengan sunat abaid yang kita perlu buat sujud sahwi. Okey, yang ketiga,
Selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun juga, selawat di dalam tahiyat akhir juga adalah sunat yang dituntut. Termasuk juga dalam sunat yang dituntut yang kita perlu buat sujud sahwi. Jika kita tak buatlah, kita tertinggal. Okey, seterusnya apa lagi? Duduk kerana membaca tahiyat awal, membaca doa kunut. Doa kunut juga termasuk dalam sunat abaat. Sunat yang dituntut. Jika tertinggal awak solat subuh, awak tertinggal sunat abaat, iaitu doa kunut tadi, jadi awak boleh buat sujud sahwi. Okey, lagi berdiri membaca doa kunut, samalah. Yang tu pun sama. Okey, untuk sunat hayat pula, sunat yang tak dituntut ni, sunat yang tak mengapa kalau tinggal ni, ialah antaranya ialah mengangkat dua tangan menghala ke arah kiblat. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, meletakkan tangan di antara pusat dan dada dengan tangan kanan, memegang tangan kiri. Itu juga perkara sunat. Okey. Jadi, yang ketiga, membaca doa iftitah juga termasuk dalam sunat hayat. Kalau kita tertinggal, kita tak perlu buat sujud sahwi sebab dia tak termasuk dalam sunat yang dituntut ni lah. Okey, jadi seterusnya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim juga sunat hayat. Membaca surah selepas doa, membaca surah selepas Al-Fatihah juga sunat hayat. Kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Okey. Itu adalah antaranya lah. Nanti Ustazah akan perincikan untuk kelas minggu depan, di mana pembahagian sunat abaat dan juga sunat hayat. Okey, boleh. Untuk hari ni kita kena faham untuk pengertian dia dulu, untuk maksud dia dulu, dan juga Ustazah sebut sikit lah apa perkara sunat tu. Minggu depan Ustazah perincikan lagi. Okey, jadi sujud sahwi, mungkin ada yang tak tahu apa itu sujud sahwi. Okey, sebelum Ustazah akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, kelas kita hari ini, Ustazah akan terangkan sujud sahwi itu apa. Okey, sujud sahwi itu bermaksud melakukan sujud 2 kali selepas tahiyat akhir. Okey, bila kita lepas tahiyat akhir, kita buat 2 sujud sebanyak 2 kali. Buat sujud sebanyak 2 kali. Okey, sebelum salam kerana melakukan perkara tertentu dan disunatkan membaca subhanamallah yanamu wala yashu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sunat sujud sahwi. Sujud sahwi kita akan gantikan bila kita tertinggal sunat abaat. Dan waktu bila? Kita buat waktu tahiyat akhir sebelum salam, kita buat 2 kali sujud. Dan dalam sujud tersebut kita kena baca subhanaman la yanamu wala yashu. Itulah sujud sahwi. Dilakukan sebelum kita salam, memberi salam. Okey. Jadi jelas dekat situ. Minggu depan Ustazah perincikan lagi untuk sunat abaat dan juga rukun solat. Rukun solat ada berapa dan terbahagi kepada apa. Okey, itu saja untuk kelas Ustazah hari ini. Jadi mudah-mudahan semua dapat fahamlah apa itu maksud solat. Apakah perbezaan bagi sunat abaat dan sunat hayat? Apakah syarat diwajibkan solat? Okey, apakah maksud mukallaf? Mukallaf tu mungkin akan ada juga soalan, berikan maksud mukallaf. Okey, jadi jika anda semua tak sempat salin yang Ustazah tulis sebelum ni, awak semua boleh mainkan semula, tengok semula video Ustazah ni untuk salin lah. Okey, selamat maju jaya kepada yang bakal menduduki peperiksaan UPKK pada tahun ini. Ustazah doakan supaya anda semua dapat menjawab dengan tenang dan dengan lancar lah dan dipermudahkan segalanya. Okey, jadi sebelum tu Ustazah nak bagi tahu kepada yang sedang menonton bahawa Hati Murni ada mengadakan kelas mengaji. Jadi kepada yang berminat untuk belajar mengaji, nak perbaiki bacaan, nak khatam Al-Quran, bolehlah anda semua menyertai dengan melayari ataupun menghubungi
nombor-nombor yang tertera dekat bawah ni, segala penyertaan atau pertanyaan anda semua boleh berhubung dengan nombor yang ada di bawah ini. Itu sahaja daripada Ustazah Alia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.